Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak review pasal salah satu karakter anime Demon Slayer, dan dia ni merupakan antara karakter yang penting sewaktu mereka berjaya menewaskan apa mundima yang pertama, iaitu Kokushibo. Karakter tu adalah Shinazukawa Genya. So untuk dalam video ni aku akan borakkanlah secara detail pasal karakter Genya dan macam mana Genya boleh dapatkan kekuatan beliau, iaitu dia mampu untuk berubah menjadi seorang demon. Macam biasa untuk dalam video kali ni memang totally mengandungi spoiler. Kalau korang tak suka dengar spoiler ke apa, korang boleh skip video ni, okey? Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Shinazukawa Genya merupakan salah seorang anggota Demon Slayer Corps dan beliau telah menyertai Demon Slayer Corps sama satu batch dengan Tanjiro, Zenitsu dan juga Kanao. Malah Genya juga merupakan adik lelaki kepada Wind Pillar, iaitu Shinazukawa Sanemi. Pertama kali karakter Genya telah diperkenalkan dalam episod 4 dan chapter 6, yang mana Genya telah pun terlibat dalam final selection untuk menjadi salah seorang anggota Demon Slayer Corps. Dari segi personality untuk Genya, pada awalnya sikap dia ni agak dingin jugalah, suka cakap benda yang tak elok lah, dan dia ni selalu sangat marah, sampaikan karakter Genya telah pun digelar sebagai a lone wolf ataupun serigala tunggal. Sebabnya dia ni suka buat benda yang bersendirian je. Dia tak suka sangat bergaul dan dia tak perlukan pun bantuan dari orang lain. Kita dapat tengok selepas dia orang telah berjaya untuk melepasi final selection, punyalah dinginnya sikap si Genya ni, sampaikan dia tak hormat pun dekat orang lain. Yang mana ada satu part ni, Genya relax je telah menarik rambut Kanata Obayashiki disebabkan dia nak akan pedang je. Tapi nasib baiklah Tanjiro yang ada dekat sana telah menghalang Genya. Personality untuk Genya ni memang sebiji gila macam abang dia, iaitu Shinazukawa Sanemi. Like brother, like little brother. Lebih kurang macam tu lah. Tapi selepas dia insiden dekat Swordsmith's Village, yang mana ni merupakan spoiler tau, yang akan berlaku dalam season 3 nanti. Selepas dia orang telah berjaya menewaskan apa mundima yang keempat, iaitu Han Tengu, personality dan sikap untuk Genya memang totally dah berubah. Dengan sikap dia dah mula nak bergaul dan dia makin rapat dengan Tanjiro. Dia memang rapat gila lah dengan Tanjiro. Aku boleh cakap dia dah jadi best friend dah dengan Tanjiro. Tambahan apa yang lagi menariknya untuk karakter Genya, dia sanggup buat apa je demi melindungi dan nak abang dia perasan pasal dia. Sebab macam apa yang kita tahu, hubungan di antara Sanemi dengan Genya ni agak kurang baik jugalah selepas apa yang dah berlaku terhadap keluarga beliau. Part ni tak apa, mungkin ada lagi yang tak tahu pasal backstory untuk karakter Genya. Dan lagi aku akan ceritakan secara ringkas apa yang telah berlaku terhadap keluarga mereka. Dan dia juga sanggup buat apa je demi nak membantu rakan-rakan dia. Dari segi penampilan pula, kita dapat tengok Genya mempunyai satu kesan parut dekat muka dia. Dan pada awalnya rambut dia ni lain macam sikit lah, ala-ala macam rambut raju dalam cerita Upin Ipin, atau mudah kata gaya potongan rambut untuk Genya lebih kepada potongan buzz. Dan tak lama lepas tu, sewaktu kemunculan Genya dekat Butterfly Mansion, rambut Genya telah pun panjang dan riak wajah dia sentiasa bengis je, menampakkan dia ni memang seorang yang panas baran. Jadi secara ringkas untuk kisah hidup Genya, Genya merupakan anak kedua dari 7 orang adik-beradik keluarga beliau. Kisah untuk family Genya ni agak menyedihkan jugalah, disebabkan bapa diorang ni boleh dikatakan seorang yang jahat. Kaki pukul lah, dia memang tak guna. Memang tak guna punya bapak. Semua dia memang teruk gila. Dan sampailah satu masa, last bapak dia ni telah menerima karma tau. Bapak dia ni telah mati kena bunuh dengan orang, kena tikam. So memang pada muka lah dekat dia kan. Dan disebabkan Genya dengan Sanemi merupakan abang yang paling besar di antara adik-beradik diorang, jadi diorang berdua pun berjanji untuk melindungi keluarga diorang. Sebabnya tu merupakan tanggungjawab mereka berdua. Dan sampailah satu masa, mak dia ni pergilah keluar dari siang sampailah dah nak senja tau. Jadi diorang pun risaulah, mana mak diorang ni pergi? Kenapa mak diorang ni lambat sangat balik hari ni? Ada apa-apa yang berlaku ke terhadap mak dia? Dan rupanya part ni memang agak menyedihkan lah, yang mana mak dia ni telah berubah menjadi demon. Malah apa yang lagi menyedihkan, mak dia ni telah membunuh ke semua adik-beradik mereka. Tapi nasib baiklah Genya terselamat. Cumanya kesan parut yang ada dekat muka dia tu disebabkan kena serang dengan mak diorang lah. Tapi diorang semua tak perasan pun yang telah menyerang diorang tu adalah mak
mak dia sendiri yang telah berubah menjadi seorang demon. Diorang ingatkan diorang kena serang dengan haiwan yang buas ke apa. Lepas tu last-last Sanemi lah yang bertanggungjawab telah membunuh mak beliau. Dan kebetulan Genya ternampak perkara tersebut. So dekat sini diorang dah jadi salah faham lah. Dengan Genya pun dah menganggap Sanemi sebagai seorang pembunuh. Dia pun cakap lah macam-macam dekat Sanemi kan. Cumanya last-last Genya pun sedar rupanya mak dia telah berubah menjadi demon. Dan malangnya juga Genya tak sempat pun nak minta maaf dekat Sanemi. So disebabkan itulah hubungan di antara Sanemi dan juga Genya agak kurang baik sampailah sekarang. Tapi kalau ikutkan yang sebenarnya, Genya memang nak minta maaf dekat Sanemi. Sebab dia dah cakap macam-macam dekat abang dia kan. Dia dah tuduh lah, dia dah fitnah, dia cakap abang dia ni pembunuh lah semua tu. Cumanya dia tak berani je nak berhadapan dengan Sanemi. Tapi aku nak minta maaf lah tau. Aku nak minta maaf sangat sebab aku terpaksa borak secara ringkas je pasal kisah hidup Genya. Disebabkan sebelum ni pun Bro Sharif dah pernah cover pasal backstory Sanemi. So jalan cerita dia agak sama je lah pasal Sanemi dan juga Genya. Dan aku tak nak lah borak benda yang sama berulang kali. So aku harap korang faham, ok? Untuk karakter Genya, kita akan dapat tengok nanti dia beraksi sewaktu dalam season 3, yang mana Genya, Tanjiro, Nezuko dan juga Mitsuri Kanroji, diorang semua akan bertarung habis-habisan untuk menewaskan apa demon yang keempat, iaitu Hantengu. Match diorang ni memang cukup sengit dan akan ada benda yang cukup besar akan berlaku nanti dalam arc tersebut. So aku memang jamin sangat season 3 nanti akan lebih hype lagi nak berbanding pertarungan di antara Tanjiro, Zenitsu, Inosuke dan Uzui Tengen menentang apa demon yang keenam, iaitu Daki dan Gyutaro. Sebabnya untuk season 3 nanti akan ada dua pertarungan yang cukup sengit di antara Muichiro Tokito menentang apa demon yang kelima, dan satu lagi pertarungan di antara diorang berempat menentang Hantengu. Malah relax guys, kita bukannya dapat tengok Genya beraksi dalam satu match je nanti. Kita akan dapat tengok juga Genya beraksi sewaktu dalam Infinity Castle Arc, yang mana Genya, Muichiro Tokito, Sanemi dan juga Himeji Magyome akan bertarung mati-matian untuk menewaskan apa demon yang pertama, iaitu Kokushibo. Dan malangnya juga Shinazugawa Genya akan terkorban dalam pertarungan tersebut. Dan bagi aku part ni memang cukup menyedihkan lah, memang cukup emosional disebabkan perpisahan di antara dua orang adik-beradik, iaitu Sanemi dan juga Genya. Genya mati betul-betul dekat depan mata Sanemi. Memang tak tahan dulu part ni. Dari segi kekuatan pula, percaya ataupun tak, Genya tak mampu untuk menggunakan sebarang pernafasan. Dia tak boleh nak menggunakan pernafasan air ke, dia tak boleh nak menggunakan pernafasan beruang ke, dia tak boleh nak menggunakan sebarang pernafasan. Dia tak sama macam karakter-karakter yang lain. Tapi dia tetap menggunakan pedang Nichirin dan dia menggunakan satu lagi senjata, iaitu shotgun. Dari segi kekuatan, dia memanglah tak sekuat macam karakter Tanjiro ke, karakter Inosuke ataupun karakter yang lain. Tapi apa yang menariknya untuk karakter Genya ni, dia mempunyai satu ability yang cukup unik, iaitu dia mampu untuk berubah menjadi demon. Yang mana cara dia nak berubah menjadi demon, dia kena makan daging ataupun segala benda yang berkait dengan demon. So selepas dia Genya telah melakukan perkara tersebut, Genya akan memperoleh sifat-sifat sebagai demon untuk sementara waktu, dan dia juga mempunyai kemampuan regenerate sama seakan demon. Sebagai contoh, kita boleh tengok selepas dia Genya telah memakan kayu yang dicipta oleh Zoakuten, penampilan untuk Genya terus dia berubah seakan sama macam demon, dan kekuatan dia terus dia meningkat dengan cukup mendadak sehingga kan Genya mampu untuk mencampakkan 3 pokok secara terus. Malah makin kuat demon ataupun segala benda yang berkait dengan demon yang kuat telah dimakan oleh Genya, semakin bertambah kuatlah kemampuan yang mampu digunakan oleh Genya. Contohnya, Genya telah memakan serpihan pedang dan rambut dari apa demon yang pertama. Malah selepas dari itu, Genya juga mampu untuk menggunakan Blood Demon teknik sama macam demon, yang mana teknik dia ni hasil dari peluru shotgun yang telah dilepaskan akan menghasilkan seakan pokok tak ada mangsa, dan disebabkan serangan tu juga telah menyebabkan demon tersebut tak mampu untuk menggunakan teknik mereka sendiri. Jadi refer dalam beberapa website, ramai yang cakap Genya telah memperoleh kemampuan tersebut disebabkan dia pernah memakan daging demon yang hidup, dan selepas dari itu darah Genya ni dah seakan macam demon tau. Lalu disebabkan perkara tersebut juga, Genya mampu untuk mempunyai sifat-sifat seperti demon apabila Genya telah memakan daging ataupun segala benda yang berkait dengan demon. Tapi kekuatan Genya ni tak kekal tau, hanya untuk sementara waktu je dia akan berubah menjadi demon, dan tak lama kemudian Genya akan berubah menjadi manusia biasa semula. So tu je lah kot serba sedikit pasal karakter Shinazugawa Genya. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Kalau aku ada miss fakta ataupun aku ada terbagi salah fakta, korang boleh betulkan dekat ruangan komen,
Okey, teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.